Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita bincang hikmah yang ke 178. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-178. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala berkata, apabila diibaratkan daripada lemparan kurniaan Allah, ihsan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, maka jangan sesekali dia mendiamkan diri membenarkan apabila berlaku kesilapan atau kesalahan. Kemudian Syekh Zarruq rahimahullah berkata, cara menyembunyikannya sesuatu ialah mempamerkannya mengikut keadaan sesuatu kurniaan itu. Yang demikian itu dinyatakan oleh pengarang dalam hikmah ini. Man abbara min bisati ihsanihi asmatathul isaa'ah, wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut iza asa'a. Siapa yang merasakan memiliki keluasan ihsan pada jiwanya, dia akan diam jika melakukan dosa kesalahan. Dan siapa yang merasakan keluasan ihsan Allah pula pada dirinya, dia tidak akan mendiam diri, membenar atau membiarkan apabila melakukan dosa kesalahan. Bisatu ihsanihi, luasnya ihsan sama ada melalui percakapan lidah dan digambarkan dengan nasihat atau mau'izah. Isaa'ah, berbuat salah atau dosa. Mafhum hikmah, siapa yang memberi nasihat tentang kebaikan dengan pengertian kerana dia merasa sudah baik, dan apabila sesuatu saat dia tergelincir dalam dosa, maka akan merasa malu untuk memberi nasihat dan atau mengajar orang lain. Tetapi apabila ketika dia mengajar kepada orang yang lain dengan sisi pandangannya itu berniatkan semata-mata kurniaan rahmat daripada Allah, dan apabila saat dia tergelincir dalam dosa dan kesalahan, maka dia tidak akan merasa rendah diri, malu. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tempat segala-galanya serta rahmatnya yang melimpah luas. Iktibar hikmah. Sebahagian ahli hikmah berkata, man arafallaha intalaqa lisanuhu. Siapa yang mengenal Allah, nescaya mereka menyebutkannya kebesarannya. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala menyatakan, perlu diketahui takbir kadang-kadang bermaksud hujah penjelasan untuk akal yang memerlukan kepada maklumat sebenar tanpa perlu kepada contoh-contoh. Dan ini didapati daripada ulama dan ahli al-bidayah. Mereka memberi hujah penjelasan sesuatu ilmu dan kefahaman tanpa disandarkan teladan. Dan kadang-kala takbir bermaksud takbir bermaksud memberi contoh dan teladan, dan didapati daripada ahli makrifah yang sempurna kefahaman. Mereka dapat memberi kesan pada jiwa sanubari dan pelaksanaan pada perbuatan. Ada yang menyatakan jara'atul jinan tuntikul lisan wa tutlikul anan. Kebenaran hati, keberanian hati akan diucapkan oleh lidah dan dilepaskan melalui perbuatan.
Syekh Abdul Abbas rahimahullah berkata, manusia ada 3 jenis. Hamba merasakan semua amalan perbuatan untuk Allah, hamba merasakan semua anugerah Allah adalah untuknya, dan hamba merasakan semua anugerah milik Allah dan kepadanya semua anugerah itu kembali. Firman Allah Ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan lainnya. Kerana itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Syekh Qutb rahimahullah menyatakan daripada orang kebal Ibn Al-Walid, daripada Safwan Ibn Amr, katanya aku dengar Aifah Ibn Abdullah Al-Kalai berkata, ketika hasil tanah negeri Iraq tiba kepada Umar, lalu Umar berkata bersama bekas hambanya keluar mendapatkannya. Lalu beliau membilang jumlah unta itu dan beliau mendapati lebih banyak daripada yang diduga. Lalu beliau pun berkata, Alhamdulillah. Sementara bekas hambanya berkata, demi Allah, inilah kurnia daripada Allah dan rahmatnya. Lantas Umar menyampuk, bohong. Bukan kurnia ini yang dimaksudkan oleh Allah berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran. Katakanlah, hendaklah mereka bergembira. Kedatangan Al-Quran adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan keluasan rahmat-Nya, dan itulah sebaik-baik kekayaan yang dikumpulkan mereka. Demikianlah angkatan perintis Islam yang pertama melihat nilai kehidupan. Mereka memandang limpahan kurnia Allah serta keutamaan rahmat-Nya dengan mendahulukan rahmat-Nya dari yang lain sebagai kekuasaan pemilikan hanya Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui pemberian kebaikan dan hidayah. Adapun yang harta, benda, pertolongan akan mengikut mereka setelah mempunyai nilai kehidupan ini. Ketahuilah sesungguhnya ini adalah jalan pedoman yang jelas untuk dilalui oleh umat Islam. Nilai kehidupan ini didapati pengajaran daripada Al-Quran, juga terletak pada contoh teladan seperti cara ditunjukkan angkatan muslimin pertama memahami Al-Quran daripada tokoh-tokoh besar di zaman mereka. Ini adalah jalan kehidupan sebenarnya. Al-Hasan, Ad-Dhahhak, Mujahid dan Qatadah berkata, fadlullah ialah iman dan rahmatnya ialah Al-Quran. Syekh Abdul Hasan rahimahullah berkata, orang yang arif ialah siapa yang mengetahui akan kesukaran sesuatu zaman telah ditempuhi oleh hamba-hamba yang dimulia oleh Allah, kemudian dia juga sedang menghadapinya. Dia mengetahui keburukan padanya itu adalah belas ihsan kebaikan dari Allah, sebagaimana firman-Nya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Syekh berkata, qalilul amali ma syuhudil minnati minallahi khairum min kasratil amali ma ru'yatit taqsiri minan nafsi. Amalan yang sedikit diikuti penyaksian daripada kurniaan Allah lebih baik dari amalan yang banyak tetapi disertai dengan melihat kekurangan dari dirinya kepada dirinya. Firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, perasaan was-was terdapat juga pada jin, juga pada manusia, dan berlaku di kawasan dalaman jiwa manusia. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Al-Qurtubi berkata, amanah adalah suatu nilai meliputi pada semua urusan agama ini mengikut setengah pendapat. Kemudian jumhur ulama terkemudian berpendapat dengan pendapat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Hikmah yang kita baca ini ialah berkenaan dengan kehidupan manusia. Manusia ini yang pertama sekali, kadang-kadang kita buat banyak kebaikan-kebaikan dan kita merasakan kebaikan itu daripada Allah Rabbul Alamin. Maka ini benarlah, sepatutnya macam tu. Saat yang sama, biasanya apabila kita merasakan banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi kita terlupa nak nisbah pada Tuhan, ghalibnya bila kita buat jahat, kita akan jadi malu Allah dan kita senyap. Ini biasa. Jadi ini kenapa? Sebab kita nampak hak kita buat baik itu daripada kita. Bila mana kita buat jahat, jadi tak ada apa dah. Ini biasa berlaku. Banyak kita tengok, ada orang tu hebat, ada orang tu baik, tapi dengan sebab sedikit kesilapan, kesalahan, maksiat dia lakukan, dan orang tahu, dia malu, dia senyap habis, pakai dok terus dah. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya masa dia buat baik tu, nisbah baik tu dia nampak dia tak nampak daripada Tuhan. Ini biasa awam, orang ramai, inilah yang biasanya. Yang kedua, bila dia nampak dia buat baik, tapi yang buat baik tu walaupun dia buat adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia faham tu daripada Allah, maka pada masa itu dia tak kisah. Mungkin dia tergelincir dalam episod hidup dia, pada masa itu dia tak kisah. Sebab apa? Maka dia tahu sifat Allah, keampunan Allah, rahmat Allah, jadi hatinya tenang. Tak sebagaimana yang pertama tadi. Yang pertama tadi susah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dalam kitab Tawabin, kitab orang yang bertaubat, berapa ramai tok guru besar, tok wali besar, dalam permulaan kehidupannya penuh dengan tak baik. Teruk ada kita lagi, teruknya buat maksiat macam-macam lah, dengan araknya, dengan macam-macam lah. Tetapi tak kala dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita tengok hidupnya jauh lebih hebat. Hatta kerana ketaatan, kesalehan yang dia buat tu, dia tahu itu daripada Tuhan, orang tak ungkit pun zaman jahat dia. Kalau orang ungkit pun sebagai satu pengajaran kepada orang lain, tengok dia ni jadi orang hebat dah. Fudail bin Iyad rahimahullah, siapa dia tak kenal dia? Fudail bin Iyad yang kerjanya melanung, merompok. Akhirnya bila dengar ayat Quran daripada suratul Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, hingga akhirnya dia berubah sakang, dia menjadi orang yang soleh dengan sesoleh-soleh, digelar sebagai abidal haramain. Tuan-tuan, bila dia nak taubat dengan taubatan nasuha, salah seorang yang dia nak minta maaf ialah seorang Yahudi. Bila dia nak minta maaf dengan Yahudi ni dia punya dendam kesumat kepada orang Islam, termasuklah Fudail bin Iyad. Dia kata apa? Hari ini aku nak perkena kepada Muhammadi. Apa makna Muhammadi? Pengikut Muhammad. Jadi aku nak perkena kepada pengikut Muhammad ni. Bila mana Fudail bin Iyad datang kepada dia, Fudail bin Iyad kata, saya nak minta maaf. Dia kata boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pasir ni lebih kurang macam punsu lah, banyak ni, bertopok besar ni. Kau angkat pasir ni, kau letak kat 100 meter kat rumah dia pula jauh. Tuan-tuan tahu zaman tu nak angkat guna kain gitu je. Tak gunalah dengan penggunaan yang kita kata besar, yang keras, tak. Guna terlalu manual. Nak angkat macam tu, Allahu Akbar. Apa yang berlaku, dia sanggup. Jadi mula daripada dia ambil tugas tu, dia angkat. Kalau kita rajin tengok orang ambil
angkat pasir masa dulu pegang tu, bekas daripada rotang kecil bawa. Gitulah. Dia angkat dengan kain jubah dia pegang ni ataupun ni bawa pergi. Satu balik satu. Rajin pun campur dengan letih, campur dengan berat, campur dengan panas, campur dengan manual sangat. Bolehlah 10-20 kali. Letih dah tu dia buat. Tapi banyak lagi. Akhirnya dia kata tak apalah, besok dia sambung dah. Dah malam dah. Esok pagi dia pergi berlaku perkara yang pelik. Pasir-pasir tu macam berlaku ribut pasir semalam, betul-betul dekat hak orang Yahudi nak. Terkejut sakan Yahudi. Dia ingat kerja tu mudah sangat, dia ingat payah sangat. Tiba-tiba Tuhan jadi macam tu. Allah, apa lagi dia buat tuan-tuan? Yahudi ni kata, awak tak apalah, kerja ni selesai dah, tinggal satu lagi, ni hak akhir dah. Awak pergi ke khemah saya sana. Di khemah saya tu awak angkat tikar. Bawah tikar tu ada duit dinar, 1,000 ke 100 ke banyak. Awak ambil tolong bawa kat saya. Dia duduk sana. Putih bin Iyad pun pergi secara betul-betul bendu pergi. Sampai tu masuk, tengok memang tak ada orang lah. Dia pun tengok tikar, dia pun angkat tikar. Dia tengok duit tu, dia pun angkat, ambil semua tu. Dia pun pergi kat Yahudi. Sampai kat Yahudi, dia pun bagi kat Yahudi. Yahudi bila tengok macam tu berair mata. Allah, satu lagi hajat saya. Yahudi ni kata, apa dia? Kamu bentangkan Islam kepadaku, yakni kamu ajarkan kepadaku Islam, aku nak masuk Islam. Maka kata kawan ni pun, ajarlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Putih jadi tercengang dengan garangnya pada peringkat awal, dengan kasarnya, dengan bergiangnya. Putih tak faham, kenapa ni tuan? Dia kata, aku nak bagi tahu kepada kamu, bila mana kamu selesai buat kerja pertama, tiba-tiba tu aku suruh pula yang kedua suruh ambil duit tu. Sebenarnya tak ada duit langsung pun, tak ada, aku saja, dia kata. Dan kawan ni pun ingat betul benda ada duit. Tengok Allah kalau nak suruh asbab, tengok. Mungkin kerana dia taubat semua. Sebab itu kita katakan, kalau orang bertaubat, satu benda yang mustahil pun, kata orang makna mustahil ni macam mustahil, dia tak mustahil. Contohlah, seorang tu umur 40 tahun, 50 tahun, dia tinggal semayang 20 tahun. Maka tu guru kata, awak qada semayang. Dia qada lah. Qada tu bukan makna cuti kerja sampai 3 bulan dah. Ada masa lepas mayang maghrib dia qada, lepas mayang isyak dia qada, selepas semayang zuhur dia qada, dia mari masjid awal sebelum zuhur dia qada, sebelum asar dia qada. Contohnya dia qada. Akhirnya sudah tuan-tuan. Nampak benda tu Allah banyak ustaz, 20 tahun 20 kali pula dengan setiap hari pula 5 kali pula dengan seminggu, kali pula dengan sebulan, kali pula dengan setahun pula, kali pula 20 tahun, berapa ribu semayang. Tak mampu lah tuan-tuan. Tengok Allah bagi. Jadi seseorang itu dia kena sedar bahawa dia buat baik bukan daripada dia. Dia sebagai asbab saja, pelaksana saja. Ketentuannya daripada Tuhan. Bila ketentuan daripada Tuhan, hati dia senang. Dia tak rasa bangga berdoa lalu dia buat baik. Alhamdulillah, Allah bagi melalui. Yang penting saya mendapat redha Tuhan dan dipahalakan oleh Allah. Maka hidup dia akan jadi aman, jadi baik insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keberapa? 26. Hadis yang ke-26 muka surat 135.
nilai harta. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata, aku meminta daripada Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepadaku. Selepas itu aku memintanya, kemudian diberikan kepadaku. Seterusnya aku memintanya dan diberikan juga kepadaku. Kemudian sabda baginda SAW, ya Hakim, inna hadzal mal khadratun hulwatun, faman akhazahu bisakhawati nafsin burika lahu fiha, wa man akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, wa kana kallazi yakulu wa la yashba, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Hai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis, maka siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang besar dan lapang, nescaya diberkatkan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, nescaya tak diberkatkannya, dan adalah ia seumpama yang makan tetapi tak kenyang, dan tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni yang menerima. Ni nilai harta. Pertama, sebelum kita bincang hadis ni, kita tengok siapa itu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni adalah anak saudara atau sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Dia lebih muda daripada Khadijah sikit, lebih kurang dalam 5 tahun atau 10 tahun. Bermakna dia lebih tua pada Nabi SAW. Hakim bin Hizam ni antara manusia yang pelik di muka bumi. Antaranya ialah mak dia, beranak dia dalam Kaabah. Dalam Kaabah masa tu sama jahiliah, dalam Kaabah. Mereka tengah duduk kat Kaabah, beranak. Inilah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni terkenal dengan orang baik. Baik sungguh, ya Allah, baik. Tapi satu perkara, baik pun bukan makna dia masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Inilah perangannya. Jadi dia masuk Islam bila? Dia masuk Islam pada masa tahun pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Mana lewat benar. Mana ada orang baik tapi tak masuk Islam. Dia macam tu, lambat masuk Islam. Dan Nabi selalu kata, kalau diberi pilihan kepadaku, siapakah di kalangan orang Mekah yang kamu cita-cita supaya mereka masuk Islam? Antara senaraian yang aku buat 4 orang, salah seorangnya Hakim bin Hizam, salah seorangnya Utab bin Usaid. Mana Hakim bin Hizam ni orang yang hebat, dan dia ni mempunyai, dia boleh pesaka daripada keluarga dia tu Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kalau bahasa Melayu kita kata parlimen, tempat bersidang dulu tu. Bangunan tu dia miliki. Dan bila dia masuk Islam, dia jual bangunan tersebut, duit tersebut dia telah wakafkan fi sabilillah. Inilah Hakim bin Hizam. Jadi bila mana dia masuk Islam, dia pergi kat Nabi, Hakim ni. Sampai kat Nabi, dia pun cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau boleh minta kat benda sikit. Nabi tak payah kata nanti kita tengok buka file lah, kita meeting, kita tengok macam mana dapat dah. Nabi kata ambil, bagi. Dia balik nengung seorang, mudah Rasulullah. File pun tak payah buat, buka tak payah, tebak tak payah. Dia pun mikir nak minta sekali lagi. Dia pun minta sekali lagi, lebih banyak lagi. Nabi bagi juga. La ilallah, mudah lagi. Ni peluang dah ni. Peluang dah. Sekali lagi yang ketiga dia bagi juga, minta pula. Nabi kata, Nabi bagi. Lalu Nabi beri satu peringatan. Wahai Hakim, harta ni sifatnya hijau dan manis. Apa makna hijau? Hijau ni maknanya suka lah. Kalau kita tengok lembu, dia tengok rumput hijau, dia tengok rumput kering hak kena racun, dia tak makan rumput kering, dia nak hijau. Kambing sama, maknanya hak subur. Harta tu macam tu, orang suka sifat. Dan dia ni sifatnya manis. Manis ni tuan-tuan maknanya orang seronok berharta, cerita berharta. Jarang orang tak suka cerita berharta.
Cuma tengok minat apa. Awak minat kereta, ambil cerita lah, bak Q7, bak kereta Lamborghini, suka lah. Hak ni pula minat apa? Bak rumah. Rumah sini ada murah, rumah sana ada murah. Rumah ni bak banglo pula. Bak perniagaan, bisnes. Dia akan ada macam tu. Ini harta. Orang hak tak suka harta tu jadi pelik, tuan-tuan. Pelik. Biasanya begitu. Cuma bila keadaan macam itu kita kena faham. Nabi kata Islam, tuan-tuan, dia bukan anti harta, tak. Islam dalam bahasa mudah galakkan manusia supaya cari harta. Sebab kita telah belajar bab sedekah. Nabi kata mu kena sedekah semua. Sahabat kata kalau dah tak ada nak sedekah macam mana? Nabi kata mu kerja, tujuan kerja untuk sedekah. Pelik tu. Tengok tu, kita kerja untuk makan. Maknanya bila kerja untuk sedekah, mana biang. Maknanya sedekah ni biasanya lebihan. Takkanlah kita dapat RM10 sedekah RM10, nak makan apa aku? Lepas tu minta sedekah dengan orang, tu tak bijak. Maknanya kita makan habis RM8, RM2 sedekah. Tu betul. Jadi Nabi pun kata, siapa yang mengambil harta dalam keadaan yang betul, kena keadaan. Maknanya kita diajar, setiap kali kita dapat harta, setiap kali kita dapat kurniaan Allah ni, apa yang kita nak buat? Pertama, dapatkan cara yang halal. Cara penggunaannya pun halal. Jarakkan daripada perkara yang haram, walaupun seseng. Jadi itu caranya. Kalau kamu ambil cara betul, maka sudah pasti kamu akan diberkati. Itu heran kita tengok. Ada orang tu harta dia makin lama makin banyak, makin diberkati, makin subur, makin berjaya. Tapi ada orang tu Masya Allah, harta dia, ya Allah, makin kurang. Hak ni tak kena, hak tu tak kena, hak ni macam-macam. Siapalah ketua, siapa mati gitu je. Ini beza. Siapa yang mengambil harta tersebut pula dengan cara tamak, cara tak betul, Allah tak berkat. Allah tak berkat. Lam yubarak lahu fihi, tak berkat. Masalah unsur barakah ni pelik, tuan-tuan. Berkat ni bukan makna banyak. Berkat ni bukan makna lebih. Berkat ni bukan makna mahal. Berkat ni maknanya cukup dan diberi kepadanya pahala daripada harta tersebut. Itu berkat. Dia cukup, diberi pahala. Itu maknanya berkat. Cukup tapi rasa macam tak cukup. Tu berat kau tu. Dia cukup dan diberi pahala daripada harta tersebut. Maka itulah barakat hak sebenar. Sebab kita tahu bahawa ada orang tu masuk syurga dengan harta dia. Ada orang masuk syurga dengan harta. Ada orang masuk syurga dengan sedekah. Ada orang masuk syurga dengan wakaf. Ada orang masuk syurga dengan infak pada keluarganya, sebab dia tanggungjawab keluarga dia. Maka macam-macam cara, tuan-tuan. Kalau orang mengambil cara tamak, wa kana kallazi ya'kul wa la yashba, dia akan makan macam tak cukup semua, tak kenyang, tak puas. Jadi tak selesai, tak sudah. Dan ketahuilah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa makna? Sedekah lebih baik daripada terima sedekah. Memberi lebih baik daripada menerima. Jadi pembudayaan pemberian dengan sebanyak-banyaknya, sentiasa orang ni beri, orang ni beri, ini penting. Kata Nabi, kata para ulama, awal zaman dulu ramai orang beri sedekah dan sedikit yang menerima. Zaman akhir ramai yang meminta sedekah, sedikit beri. Kita nak beri banyak-banyak pun susah hati. Kita ramai sangat minta, jadi tak sempat. Contohnya, inilah dua keadaan yang berbeza. Hadis yang ke-27, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
derita hidup meminta. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Sentiasalah seseorang yang meminta-minta dari manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada bagi wajahnya secebis daging. Jadi boleh kenal lah. Dia hari kiamat nanti kita boleh kenal manusia. Banyak cara kenalannya. Ada orang tu tangan dua belah, kaki dua belah, muka, dahi putih bercahaya. Bukan sopok, bukan cahaya comel, bukan cahaya uduh, cahaya comel. Itulah umat Muhammad yang selalu berwuduk. Jangan wuduk saja tak sembahyang. Wuduk dah sembahyang lah maknanya. Wuduk dah sembahyang. Satu. Ada orang tu pula 7 golongan duduk boleh bermewah-mewahan di bawah payung arasy Allah. Orang lain panah, dering, susah, terjelek lidah nak dahaga semua, dia senyum duduk. Itulah 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah. Pemerintah yang adil, orang yang menangis takutkan Allah, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Macam-macam ada 7 golongan. Ini Allah bagi. Tengok baik. Ada golongan pula dia ni muka tak ada. Muka tak ada ni susah lah. Tinggal tulang ni kat muka. Ni asalnya kinayah, kias daripada sifat tak malu. Sifat tak malu. Siapa golongan ni? Golongan ni golongan peminta sedekah. Baik. Apakah orang minta sedekah ni haram minta sedekah? Tak. Wa amsaila fala tanhar. Adapun orang minta, jangan kamu halang, marah dia. Baik. Minta sedekah ni boleh tak kala dia susah, dia sakit, dia tidak ada cara lagi nak kerja, tak ada cara lagi nak kerja. Pada masa itu dia boleh minta sedekah. Tak ada dah, dia memang tak boleh kerja dah. Pada masa itu bolehlah minta sedekah untuk keluarga dan sebagainya, untuk diri dia. Dan minta sedekah ni dia kena mengikut secukupnya. Secukupnya maknanya kalau boleh jangan dia menjadi satu kerjaya pula. Faham makna kerjaya? Daripada pagi sampai petang, hari ni dapat RM500, RM400, hari ni RM200, kerjaya. Kalau secukupnya mungkin RM20 cukup dah. Jadi perniagaan. Sebab tuan-tuan, orang yang minta sedekah tak sebenar, maka sebenarnya dia telah sakit mental dia. Kenapa? Orang macam ni dia ada satu pandangan berlainan dengan orang beri. Dia pergi Jalan Tengku Deraman ke, dia pergi ke atas tempat orang panggil kaki lima ataupun jambatan jejantah ke, hidup minta. Kita ni gaji 3,000 sebulan, kita bagi kat dia RM1, RM5, RM10. Dia minta. Asyik. Bila dia minta tu tuan-tuan, ni saya kata yang tak layak lah. Hak layak tak apalah, ni hak tak layak. Dalam kepala otak dia, dia akan kata kita ni bodoh, aku ni cerdik. Kenapa kita bodoh? Kita ni hak tukang bagi ni 3,000 sebulan, dia minta macam tu dapat 500 hari. 500 income tax dah kena, GST dah kena. Tak ada tuan-tuan. Tak ada GST. Jadi dia dah kena semua. Dia 500. Lepas pada tu dia dapat berapa? Kalilah dengan sebulan. 5 kali 3 15. 15,000. Tolak cuti 2 hari. Cuti kat 2 hari. Ada hari nak cuti, letih aku minta sama, letih cuti juga. Cara kasar. Maknanya 5,000 ke, 10,000 ke, 15,000 ke. Kita ni 3,000. Tengok. Saya kata bukan yang kita jangan bagi, tapi itulah keadaan.
Jadi penyakit tu kita nak betul. Dia kena faham. Walaupun orang tu bagi, orang tu lebih mulia. Sebab Nabi kata orang tu akan bagi lebih mulia. Satu. Yang kedua, orang tu dapat pahala. Yang ketiga, dengan kehidupan dia, dengan harta yang sedikit pun dia dapat. Ya, kita herannya orang tu nak minta sedekah, kita bagi kat dia RM100. Saya nak bagi RM2 je. Dia siap beri duit cucur pula. Kita cucur pula. Lakam lebih pula. Kita pun dengar, tak cukup RM1 lagi. Dia pun bagi pula. Okey, terima kasih. Mana boleh buat tukar, jadi money changer pula. Macam-macam. Itu keadaan. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan, lain. Orang Islam ni kena bekerja. Cuma perkara penting, kita kena fikir macam mana nak create kerja. Budaya kita cari kerja. Budaya sebenar bekerja. Nescaya kerja datang pada dia. Kita tak nak cari kerja. Bila nak cari kerja, tuan-tuan tahu saja, apply hot ni, reject. Apply hot ni, reject. Tapi kalau dia bekerja, maka kerja datang. Tengok Cina je. Bukan Cina jauh, Cina nilai apa. Contoh Cina, apa dia buat? Dia buka bengkel kereta. Bengkel kereta. Lepas bengkel kereta, anak lelaki dia 4 orang kerja dengan dia. Besar sikit, dia tendang anak lelaki dia, "Mu tak usah kerja dengan aku, mungkin buka bengkel kat lain." Maka bengkel tu kecil je. Lepas tu hak yang kedua pula, dia tendang pula, mungkin buka hak ni pula. Dia tendang pula. Akhirnya hak ni bahagian aircon, hak ni bahagian wiring, hak ni bahagian tayar, hak ni bahagian carburetor, dengan hak ni tukar minyak enjin. Tengok, mula-mula kedai bagi tu kecil sebab dia bekerja. Lalu kereta ni mari sebuah, kereta ni mari sebuah, kereta ni mari. Bila mudah ni, dia pun pandai baik ni, akhirnya besar kedai dia, akhirnya besar kedai dia, akhirnya besar dia. Tengok, sebab dia tak cari kerja, dia kerja. Kita ni cari kerja, sebab tu tak temu kerja. Duk cari, lepas cari gini. Tengok tuan-tuan, orang kita bila nak kerja, apa penting? Pentingnya semua kena ada. Aircon kena ada, kursi empuk kena ada, kereta besar kena ada sebuah seorang, sebagai board of director, semua kena ada. Tuan-tuan, di Saudi kadang-kadang sahabat saya cerita, kadang-kadang tabung haji sewa hotel dia, tiap-tiap tahun kadang-kadang dapat tak kurang 300 juta tuan-tuan, cash. 300 juta tu pakai jubah selegek seh lipat. 3 tahun setengah, 4 tahun, 1 bilion harta. Dari waktu kerja tu 15 tahun dah, berapa B dah. Tengok, pakainya kereta apa? Camry ya. Allah, kalau kita apa berat. Cari kok kereta sedap-sedap, bodyguard ada park belakang depan, dengan keadaan pakai gini, akan smart kata hebat. Tapi tak, biasa. Dari segi infak banyak bagi. Dia mudah ada, dia mudah tuan-tuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang inilah yang jadi kita ni, hak ni tak kena, hak tu tak kena, hak ni tak kena. Ni pun bala tuan-tuan. Baik, daripada hadis ni nak gambarkan kepada kita, bukan haram minta, tapi bagi saya kita kena selesaikan dengan cara baik. Perkara ni boleh melalui masjid. Masjid kena perhati dia punya anak kariah dia. Hak mana yang tak cukup, hak mana ni beri laporan, mereka pakat selesaikan. Sebab kita ni tak ada orang panggil, antara perkara yang sensitif bagi orang kita ialah bincang bab isu rumah tangga. Kita jarang bincang. Sudah cerah dah. Allah cerah dah. Yang tu kena macam tu. Sebab sensitif. Ialah memang tak sesuai, tapi ada sepatutnya. Kita jarang bincang bab hutang.
Sebab tu orang Melayu kalau nak pergi hutang kau, dia seorang-seorang pun jangan royak orang lah. Dak royak tu siapa dak bayar 50 tahun. Dak boleh nak royak. Quran kata faktubu, suruh catat, suruh jadi saksi, suruh ni. Jadi orang boleh. Akhirnya pergi hutang dengan Alung. Alung pula rajin pula pergi cari dia. Sebab abang Alung lalu pergi temu sama minta. Ni pala pula dia. Jadi yang ini pun kena tengok. Sebab orang putih dia ada runding cara. Ask Suzy, tanya masalah bab kewangan. Saya ni ada hutang-hutang gini-gini. Jual hak ni, jangan duk keep saja. Jual hak ni, beli hak rendah, kamu selesai hak tu, bina balik. Kamu buat hak ni, kamu cantumkan, kamu begini. Kamu kena ejah dari segi sudut kemewahan beli pakaian. Kamu kena jaga. Kereta kamu kenapa lapang? Patutnya kamu pakai 2 je. Jual 6, bayar hutang, selesaikan ni, tambah yang ni, modal kau ni. Boleh buat. Kita tak. Jadi akhirnya kita tak lagi ke mana. Itulah sebab kita kena faham antara perkara cabaran bukan pada kita tapi anak dan cucu kita. Anak dan cucu kita antara perkara masalah besar ialah nak beli rumah. Tak lama tuan-tuan, 10 tahun je dia besar akan datang, dia tak lepas nak beli rumah. Sementara hang lagi nak beli di Putrajaya. Tengok je lah, mazhab tengok je lah. 900,000 nak beli macam mana? Gaji 41, capur allowance, buat part time, ceramah tiap-tiap malam. Contohnya siapa ni dapat 10,000. Itu letih benar dah tu, letih benar dah tu. Tapi roliknya 4,000, 3,000. Capur makan, capur ni. Dapatlah 2,000 sipang. 2,000 sebulan kalau nak bayar pun tak lepas lagi tuan-tuan. Kalau 900,000 fikir capur dengan bini, katakan 5,000 sebulan bayar. Kalau setahun baru 60,000. 5 kali 12 60. Kalau 10 tahun baru 600,000. Kalau 20 tahun, maknanya usia tu nak habis dah, barulah selesai. Berat tuan-tuan, letih kita dalam hidup macam ni. Jadi kena fikir macam mana cara nak selesai masalah. Tapi ialah tu kena sama-sama tengok lah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang ketiga ni daripada kitab apa nama ni, Matan Abi Syuja'. Kita mulakan dengan bab pertama, bab bersuci, muka surat 1 dan muka surat 2. Anwaul miyahi wa aksamuha, jenis air dan pembahagiannya. Air. Orang tanya, kenapa tiba-tiba bila bincang bab fiqh, bab ibadat, mula-mula bab air dulu? Sebab dah harga rusak tu juga. Kita kalau air tak ada susah kok. Nak air tuan-tuan, betul. Tetapi kita kena tengok, orang akan tanya, dalam Islam apa yang dituntut? Kita kata rukun Islam ni hak asas. Rukun Islam hak pertama dituntut selain daripada syahadah, amalinya solat. Solat. Lepas tu marilah puasa, zakat, haji ya. Solat. Dalam solat, nak solat dia kena wuduk. Nak wuduk kena air, maka kena bincang bab air dulu. Itu seninya dalam Islam. Dia tak mari bincang bab solat dulu, dia bincang bab air dulu. Sebab itu alat untuk mengesahkan solat melalui wuduk, taharah dan sebagainya. Jadi sebab tu dia bincang bab air dulu, nak kena bab air. Dan ini juga mungkin boleh kita katakan air ini adalah sepenting kehidupan manusia. Kadang-kadang banyak dijadikan sebagai logo, tema. Air adalah nadi kehidupan. Air adalah kehidupan. Air adalah nyawa bagi manusia. Macam-macam lah orang sebut. Itu nak gambarkan pentingnya air. Tak ada air sikit kena catukan main kan. Muka sorang-sorang nak marah je.
Dia hok duduk bawah ni boleh tahan lagi. Hok duduk apartment tu, flat 15, tingkat 15 tu. Oh, tu dah tahu. Letih tuan-tuan. Al-miyah allati yajuzu biha tathiru 700. Air yang mungkin boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Tengok. Dia ada istilah air. Satu air suci, satu air boleh menyucikan. Air itu beza. Air suci, air teh, suci air Milo, suci air Nescafe, suci air Fresh Orange, suci semua. Tapi dia tak boleh menyucikan. Yang menyucikan ni, inilah air hak asal air. Baik. Air ni ada 7 jenis air. Yang pertama, ma'us sama', air hujan, air langit. Air hak jatuh daripada langit. Ni hak pertama, air hujan. Air ni boleh buat suci. Tuhan dia buat hujan, dan air hujan ni jarang kita dengar hujan beracun, jarang. Air bersih sebab janji Tuhan. Pelik. Ma'us sama'. Ma'us sama' ni kau pandailah air daripada awan ke, air daripada apa. Hak air daripada atas, tu dipanggil ma'us sama'. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Apa makna laut? Laut ni dalam bahasa Arab dipanggil laut tu kerana 2 sebab. Sebab yang pertama, lita'kihi, kerana dalam. Kalau tohor tak panggil laut, orang panggil tasik ke apa ke, tak panggil laut lah. Yang kedua, litamalluhihi, limilhihi, kerana masing. Jadi air laut ni sifatnya masing. Kalau tawar, orang tak panggil air laut, air sungai tu. Ni air laut. Jadi air laut ni adalah air yang boleh kita buat bersuci. Nak minum memang tak lalulah sebab dia masing. Tapi nak bersuci boleh. Kadang-kadang kita tengok pelik tuan-tuan di pulau, keliling dia laut. Macam pulau Dago Garcia lah katakan contohnya. Di pulau, keliling dia laut. Atas pulau tu, bila kita gali air telaga tu, tak masing. Tu pelik. Ikan duduk dalam laut, tapi ikan tu tak masing. Tapi bila mati, kita buat masing dia, masing sungguh. Situ ada orang buat satu pepatah. Dia kata, jadilah kamu seperti ikan di laut, walaupun air laut tu masing, dia tak masing. Maknanya, jadilah kamu sebagai orang Islam sejati, duduklah di tempat mana pun, tempat maksiat, tempat jahat pun, orang lain jahat, mu tetap tak jahat. Tak terpengaruh lah, maknanya tak terpengaruh. Ma'un nahar, air sungai. Nahar tu maknanya sungai. Sungai ni biasanya air yang tawar, air yang tak masing. Kalau masing tak panggil sungai lah, biasa laut juga. Air sungai. Air sungai boleh buat wudu, boleh buat ni. Tapi bila sebut bab air ni tuan-tuan, maknanya dalam Islam bukan suruh sekadar tengok air je. Mana suruh jaga air. Air tu, kalau zaman yang kita dulu, mereka terkejut. Zaman sekarang kena rawat air. Zaman dulu air rawat apa? Air sungai tu boleh minum gitu je. Bukan jauh sangat, tahun 70-an air boleh minum lagi. Sama pakcik kita tua-tua ni, masa dia kecil mandi gitu, minum air biasa. Sekarang suruh pergi kat Sungai Gombok tu, minum air segelas, nak opos 10 riyal. 100 aku tak minum kata dia. Sebab apa? Sebab bila buka air tu, tengok, ambil kantar kecil tu, tengok kumang hok bertaring, hok bertanduk, itu nak makan kita punya usus kita. Takut kita tuan-tuan. Betapa beratnya. Jadi jaga. Jepun dia jaga sungai dia, orang boleh minum. Sebab dia antara pandangan pahaman Shinto, pahaman mereka bertuhankan kepada alam. Mana alam ni kena jaga.
Kita bukan bertuhankan, alam tu adalah hak kita untuk kita uruskan, tapi mereka tu cara dia. Tapi dari satu segi, bersih sungai, dia tak buang sampah, dia tak buang amonia, tak buang kimia, tak buang sisa kilang, tak buang pampers, tak buang macam-macam dalam sungai. Ikan pun lemah dia ni. Ikan duduk dalam sungai, ikan lemah. Pelik kan tu. Baik. Ma'ul bi'ri, air telaga. Air telaga. Zaman sekarang telaga tak ada dah. Apa tu kena boleh fikir untuk ada telaga balik pula sekarang ni. Mana setiap tamang tu kena ada telaga dah pula. Kena buat pula sebagai backup. Takut-takut ada apa, mudah. Ni tak, bila dah tak ada, penuh air mesti habis. Dia ambil air tu, cara ambil tu macam setengah lori, tapi letak dalam tabung tu seria air. La ilaha illallah. Tu jadi tak imbang lah. Baik. Ma'ul ain, air mata. Mata ni mana ain, tapi bukan air mata ni kita boleh buat ambil wudu. Air mata air, air mata air. Air yang keluar tu, air tu boleh ambil. Macam air bukit ke, air apa ke, kita tengok ada setengah-setengah tu, boleh kita ambil. Lepas tu ma'us salj, air salji. Air salji pun boleh kita ambil. Ma'ul bara, air sejuk. Air sejuk, air batu yang sudah tak jadi batu dah, dia cair dah, boleh ambil. Orang Melayu kata air embung pun samalah. Air embung tu maknanya air daripada atas yang turun sikit menitih, maknanya ma'us sama lah. Air-air macam ni boleh kita ambil untuk berwudu. Kemudian summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air ni pula dibahagikan kepada 4 bahagian. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Air suci dan menyucikan serta tak makruh, iaitu air mutlak. Suci banyak air. Menyucikan maknanya air tu boleh menyucikan yang lain. Tak adil. Air teh tak boleh kita nak buat air teh, nak buat basuh air kecil ke, nak buat ni tak boleh. Dia air yang suci lagi menyucikan. Ni dipanggil air mutlak. Mutlakul ma', air mutlak. Tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Air tu suci menyucikan tapi makruh guna. Wa huwal ma'u al musyammas, air yang terkena matahari. Syamsu matahari, musyammas dikenakan matahari, dimataharikan air itu. Apa makna? Mana air ni tuan-tuan, bila kena matahari jadi panah. Panah tu kita tak boleh guna. Tapi kata ulama, bukan di sini. Di sini tak panas sangat. Yang maksud di panah tu ialah ada 3 syarat. Syarat yang pertama, di negeri yang suhu kepanasan tu memang panas. Seperti Sudan. Kita duduk saja pun macam gelegak, tubuh kita panas. 45, 50, 55 nak masuk 60 darjah Celsius panas. Tu dia. Jadi air tu kalau kena pula di padang pasir, itu satu syarat dia, negeri yang panas. Yang kedua, air tu pula duduk bertakung dalam bekas lama. Duduk lama bertakung, bukan sekejap je. Hari ni jadi tak. Yang ketiga, bekas tempat takungan tu adalah bekas yang menerima karat, macam besi. Kalau daripada emas, daripada tu tak, daripada besi. Sebab dia kalau kita tengok kan, ada hak bekas besi lama, tem buruk tu, air duduk lama tu, dia beleming air tu, akhirnya karat. Itu tak boleh. Yang ini, air ni makruh. Ada kata kena penyakit baros. Baros ni penyakit kulit putih jadi. Ada kata dia tidak sahih. Pendapat wala macam mana pun, ihtiyati, baik tak payahlah. Mesti ada unsur-unsur yang tak baik. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'u wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahira. Okey. Air suci tetapi tak boleh menyucikan, iaitu air musta'mal dan air yang berubah kerana bercampur dengan benda-benda suci yang lain. Apa makna? Air tu
tak suci dah. Kita guna dah air tu. Kita ambil wuduk, air wuduk tu kita tak suruh ditadah. Jadi air tu telah tak digunakan. Sebab air itu mustakmal. Cuma mustakmal ni dia akan tukar kepada ketidakmustakmalan bila cukup 2 kolong. Mungkinlah zaman sekarang akan datang ni kita boleh buat sikit satu kajian, dan saya rasa memang perlu dah. Apa dia? Bekasan air wuduk tu atau air hak basuhan tu, air tu dia lalu kat mana? Dia pergi kat mana? Maka kita kata dia akan pergi ke lokang tu pula masuk, lepas tu terus buang gitu. Apa salahnya kalau masjid yang didesain besar macam masjid ni apa semua sekali, air tu dilalukan melalui satu proses lain. Proses di mana proses itu pula, tempat tu pula boleh bela ikan. Ini ada sahabat kita buat pilot project di mana di Johor. Jadi air tu ada. Lepas pada tu pula seterusnya ada pula kebun. Jadi air tu pula buat siram kebun. Jadi tuan-tuan, maka kita tengok kalau cara macam tu banyak perkara boleh manfaat. Bayangkan kalau masjid dia ada organisasi di mana air tu boleh di-link dengan bandarang yang tolong ambil air itu untuk siram bunga. Calah dengan cara murah, tak payah banyak. 10 riyal selori cukup lah. Sekali nak siram tu sehari 10 riyal. Benda tu kita nampak kecil, tetapi bila dah banyak, bila dah berkala, maka hak tu banyak selesai. Kita nak buat pengajaran, nak buat macam-macam, air pun tak terbazir. Maknanya kita guna semaksimum mungkin. Itu banyaklah kelebihan, tuan-tuan. Yang keempat, ma'un najas wa huwa allazi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullatain aw kana kullatain fataghayyar wal kullatani 500 ritlin baghdadi takriban fil asah. Yang keempat, air najis, iaitu air yang terkena najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kalah ataupun mencapai 2 kalah, tetapi airnya berubah. 2 kalah adalah 5 rita Baghdad menurut pendapat yang paling tepat. Adalah nanti kita akan beri dengan nilai yang sebenar yang kita sebut dalam fiqh manhaji. Ada 2 air. Satu air najis, satu lagi air mutanajis. Apa beza najis mutanajis? Air najis ialah air itu sendiri najis. Air kecil najis lah. Air itu terkena najis, air itu lain. Air terkena najis bila terkena tahi binatang, air itu najis, tapi air itu dipanggil mutanajis. Air seperti ini kalau banyak lebih pada 2 kolor dan dia sampai katakan selau ke sekolam ke, air itu tak jadi najis dah. Melainkan kalau najis tu banyak, bau memang bau najis sungguh lah. Hak tempat ada tempat-tempat orang sipang hak tu dipanggil apa, indah water ataupun hak saya pun tak panggil apa nama tu, air WK ke apa ke, yang tu itu memang tak boleh lah. Tapi kalau air terkena najis sikit-sikit tu, yang tu boleh guna. Itulah pembahagian air. Timbul soalan, macam mana air yang dipanggil new water? New water, air baru. Apa makna air baru? Air bekas kecing manusia campur dengan air biasa, kemudian diproses, kemudian jadi air minum. Sebagaimana di Singapura buat. Dan ditunjuk demonstrasi masa minum tu depan orang ramai. Sekarang ni pakat minum habis dah, tak ada masalah. Mula-mula je orang kejut yang boleh kedap. Air tu telah disaring, ditapis, dan tapisan tu menyebabkan air tu jadi tak kotor dah. Buka dah. Dalam masalah ini Majma' Fiqh Islami di berpusat Rabitah Alamin Islami berpendapat air tersebut apabila segala zat ataupun zat di sini maknanya bukan zat besi, zat tu mana sifat air itu sudah bertukar daripada sifat air kencing kepada air biasa, maka hukumnya adalah boleh.
Diminum ke digunakan boleh. Cuma kita lah lalu tak lalu rasa air tak tergamuk, tu lain lah. Tapi dari segi bila sudah tukar, ini dipanggil dalam bab istihalah. Dari segi fiqhnya istihalah, sebab dia telah tukar dari sudut sifat dia, warna dia, keadaan dia, dan dia jadi bentuk lain pula. Ini dari segi fiqhnya setakat tu. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ada dua buku. Satu solat hajat dan doa yang terbaru yang kita buat, dan banyak doa-doa dan cara solat hajat sebenar. Yang kedua ahli sunnah wal jamaah dan usulnya, mana prinsip-prinsip jihad sebenarnya, boleh dapatkan di belakang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.